Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. So we work harder and we work smarter. Alright. So Uh, okay, so saya harap tuan-puan semua semoga sihat-sihat hendaknya. So hari ini kita bersiaran ya untuk berkongsi um, dengan tuan-puan semua tentang bagaimana persediaan menghadapi kemarau bisnes ya. So saya nak perkenalkan saya Kamal Mahirin atau daripada cikgukb.com. So boleh tak saya minta tuan-puan boleh share dulu, mohon share live ini supaya uh, seramai mungkin sama ada datang daripada mana, kira share kepada Facebook ke, share kepada FB group ke, share kepada profile ke, share buat watch party. Mohon boleh buat tuan-puan semua buat watch party lagi bagus. Okay, so kalau dapat, kalau tuan-puan ingin bertanya dan juga kalau nak berada di dalam sesi live ini pun kita boleh, nanti di akhir rancangan saya ada link tersebut, tuan-puan boleh masuk, tengok dekat description pada live ini ada satu link, anda boleh masuk dan kita boleh raikan tuan-puan semua ni lah. Okay, so dan for your information, siaran ini powered by Institut Koperasi Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. So memang tuan-puan hari ini, terima kasih Tuan Christopher. Okey, selamat pagi. Okey, Tuan Kiai Klang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Puan Rina, Waalaikumsalam. Okey, Tuan Azli pun sama, terima kasih. Okay, alright. Cool. Macam saya katakan, kalau dapat sambil-sambil tu kita ni lah berkongsi seramai mungkin manfaat daripada live ini. Semoga hari ni kita punya perkongsian boleh memberi impact maksimal. Sebelum itu saya nak uji, kaji, minta tuan-puan tolong share sikit sama ada saya punya suara ni boleh tak tuan-puan kedengaran, boleh tak bagi satu feedback pada komen untuk kita nak check sama ada kita punya live session kita ni betul-betul berlangsung dengan sempurna. Sebab no point kalau kita punya live ni suaranya hilang kan. So boleh tak jawab? Okay, Tuan Yus, Waalaikumsalam. Tuan Hafiz Jas pun ada. Okay, Waalaikumsalam. So ini tempat pusat, loud and clear. Terima kasih kerana feedback, loud and clear. Cool. Hari ni Tuan Syarif kata hari ni pusat operasi data-data kita. Wow, daripada Batu Pahat. Terima kasih. Alright, alhamdulillah. So since dah everything looks okay, alhamdulillah, syukur. So kita kita dah sekarang ni dah berapa tuan-tuan dan puan? Sini. Sini ke mana? Mana sini mana? Oh, sini. Berapa 28 hari dah kita dah dalam ni. So as always dalam dalam situasi COVID punya situation ni, so kita ikutlah langkah-langkah yang di ini. Dah banyak kali dah penerangan di TV, di social media, wash distance, kalau keluar tu balik jaga jumpa family dulu, mandi, cuci tangan, dan as always kita ni lah, kita orang kata apa, do our best lah. As you know, kita tahu sekarang dalam proses walaupun dah masuk 28 hari, banyak impact kepada bisnes yang berlaku ya. So mari kita tengok dulu kita punya perkongsian kita hari ni tuan-puan. Jom kita, bismillahirrahmanirrahim. Okay, persediaan untuk menghadapi kemarau bisnes. Okay, alright. Okay, so saya dah berkenalkan diri. Saya Cikgu Kamarul Bahrain daripada ni. Ya, anda boleh tengok more info dekat cikgukb.com sebab saya share banyak information
berkenaan digital marketing yang trend terkini. Saya aggregate semua daripada perkongsian terbaik di dalam internet. Saya salurkan di dalam sini supaya tuan-puan tak payah pening-pening mencari the best. Hanya tuan-puan gunakan search untuk cari based on kemahuan tuan-puan lah, ataupun mengikut industri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh layari cikgukb.com. Okey, mari kita tengok sekarang ni. Ini kita ambil statistik yang berlaku di Malaysia daripada ni. Daripada ni survey daripada Jabatan Statistik Malaysia, ya. So nampak dengan jelas ke tuan-puan? Kalau tak ni bagi tahu confirm. Jap. Okay. Good morning. Alright. I think I should magnify the presentation so that it will looks more better lah kan. Okay. Begini. Lagi senang nampak lah hopefully nya. Okay. Mari kita tengok. Sekarang ni daripada ini based on survey effect COVID on economy and individual. So most affected biasanya yang kita tengok daripada data ni mainly based on self-employed dan especially yang kuat lah ya. So kalau kita tengok dari segi readiness, dari segi readiness dari segi income, hanya yang ada saving yang boleh bertahan hanya sikit sangatlah ya. Yang kalau geng yang employee GLC and MNC lebih kurang 4 bulan, employer private sector 2 bulan je, dan kalau orang kerja biasa sebulan lah. So that's why bila kita tengok yang banyak terimpact adalah bahagian agriculture, food and services. Mula dia plummet sekejap, tapi sekarang dah mula momentum dah, sebab mereka dah can adapt dia punya situation, dah mula ada apply the delivery service. Macam construction ni memang kita terpaksa lah kira kena cari alternatif. So kita nampak dari segi ini situation dia, ya. So dari sekarang ni banyaklah aktiviti-aktiviti yang mana saya nampak dalam segi industri yang banyak dari segi etnik yang kena impact kuat ni Bumiputera lah ya. Sebab that's why kita tengok dan juga kalau dari segi sektor yang impact adalah lagi satu kalau dari segi gender, wanita ya, terutama mereka-mereka yang single mother ya, itu. Okey. Jadi inilah yang kita dah tahu, memang dah terjadi dalam situasi ni. Jadi bila kita tengok dari segi sektor yang banyak impact ya sekarang ni, untuk pengangkutan perempuan banyaknya paling teruk sinilah tourism and leisure lah. Saya pun memang dapat ada beberapa rakan-rakan juga, ada yang small player saya dengar berjuta jugalah dia punya impact lah, banyak terpaksa refund balik dari segi tiket-tiket booking travelling lepas tu aviation, maritime, Otomotif pun sama, dah tak bergerak sangat walaupun minyak turun. Kan, minyak turun tapi ni kan minyak turun tapi still orang kata apa, tak boleh, kereta tak gerak sangat pun tak boleh kan, impact sangat kuat, especially transportation lah, public transportation sangat impact hebat. Construction, real estate biasalah sebab tak boleh nak buat development, walaupun dah baru yang dia extend pada 28 April ni pun saya tengok untuk construction belum buka lagi untuk bahagian tu. Manufacturing as always ada hanya certain industri yang dia buka kan. Financial services, education terutama sekali lah, terlibat dalam training, terlibat dalam perkongsian informasi, itu memang banyak impact lah. Tapi cuma diorang dah adapt sekarang ni, dah mula ke arah dah online semua, baguslah itu kan. Oil and gas pun sama ya, untuk proses pencarian telaga minyak dan ni. So tapi yang bila kita tengok ada potential winners dalam industri, kalau kita tengok macam medical and supply ni memang of course lah. Bila kita tengok dalam situasi ni, saya melihat ada satu case tadi, saya ada satu usahawan, saya tengok dia meniaga dalam bidang meniaga dalam bidang
pembuatan tailoring, tapi dia because of situation ni dia shift cepat, dia buat face mask. Dulu income dia dah 3 angka saja sebulan daripada tailor tu, tapi bila buat during moment COVID ni orang panggil rezeki petaka, rezeki malapetaka. So menjadikan sangat income dia sampai 5 angka lah boleh dapat kan daripada ni kan. Saya tengok macam sekarang benda-benda yang paling high demand sekarang, dulu tak nampak sangat orang pandang, macam face mask kan, face mask, sanitizer, ya, any related with the cleaning punya produk, ya, dan instant food. Kita macam wow, apa instant food ni lain punya kategori, tapi maksudnya dalam medical supplies, face mask, sanitizer, cleaning, air purifying punya sistem sangat menjadi orang kata demand lah sekarang ni. Sebab yalah, sekarang kau tak dicegah kan, sebab benda ni tak nampak kan, COVID ni kuman yang tak boleh nampak. Dia itulah dia punya tu, that's why kita kena cegah lah. Food processing and retail, ini adalah salah satu juga dia punya demand dari segi impact, ya. Food processing ni maksudnya penyediaan makanan-makanan yang dah orang kata apa, yang diproses lah, sebab sekarang ramai orang suka benda yang instant, cepat, ya. Jadi ini antara benda-benda yang high demand lah. Mungkin dari segi geng-geng sahabat-sahabat yang dalam koperasi, bolehlah menggunakan sekarang ni, mungkin ada dalam koperasi-koperasi ada produk-produk yang pack punya produk tu mungkin dah boleh dah start boleh sebar luaskan. Dan personal care, macam saya kata tadi, lebih kurang inilah produk ni. Ini kalau biasa medical supply ni mungkin juga dari segi inilah, benda-benda yang related dengan hospital, government semua, boleh lah, ya. Personal care ni, okay. Lepas tu ICT, of course, macam software, even teknologi tentang perkongsian ilmu, itu antara benda-benda yang teknologi berkaitan ICT sekarang ni lah. Sekarang ni memang dari segi fizikal tak boleh bergerak mana, tapi kita punya satu lagi dunia cyber kita boleh merayap-rayap sampai ke luar negara. So, jadi di situlah demand sekarang ni lah. Cuma anda perlukan internet yang stable, infra yang stable untuk memastikan anda punya connection tu betul-betul berfungsi lah, ya. Okey. Dan seterusnya, ini fotos yang katakanlah dalam terlibat dalam industri yang saya tak sebutkan tadi, tapi nak memastikan kelangsungan bisnes ini adalah salah satu elemen yang anda perlu ambil opportunity, iaitu dalam e-commerce, ya. E-commerce ni salah satu yang bagus, ya, untuk anda ceburi, ya. So sebagai untuk memberi orang kata apa, nyawa pada bisnes anda lah. Okey. Pertanian pun sama, antara high demand sebab orang nak makan raw food. Saya nampak semalam di Farma, okeylah, kira temikan susu yang lambakan banyak dah boleh clear up because of ada demand dah, ya. Dah orang pun tak ada sangat nak panic buying. So kita doakan semoga kita tak berlaku lockdown. Seperti kita tengok situation sekarang macam dekat Turki dah berlaku dah, dia orang lockdown. Kita minta kita jaga. Macam biasalah, kita ikut je whatever government says, distance adit. Okay. Alright, boleh ke boleh? Alright. So mari kita nak bertanya tentang soalan ini. Ding ding ding. Kan, tuan-puan sekalian. Okay. So apakah persediaan kita untuk menghadapi ini kemarau bisnes ini? Ini yang penting untuk kita lihat. Memang kita tahu dah impact dia terhadap bisnes, tapi we need to know what is the preparation. Apakah kita kena buat untuk make sure kita punya bisnes still always relevant dalam whatever situation pun, ya. Jadi tuan-puan, berikut adalah beberapa idea, mungkin tuan-puan boleh look into it. Dan sambil saya bercerita ni tuan-puan, boleh tak tuan-puan saya minta orang kata apa,
favor daripada tuan-puan semua, boleh tak sekiranya tidak menjadi keberatan, boleh ke tuan-puan bagi feedback untuk tanya sambil-sambil saya bercerita dalam konteks ni. Mungkin nanti bila masuk sesi soalan jawapan, kira dah boleh tanyalah ya, untuk setiap point tu kita boleh, nanti kita terus boleh pick up dah ni lah. Okey. Betul. Tuan Sabri cakap, dia kata banyak idea tengah naik sekarang tuan. Baju, makanan, yes. Kena di alert lah tentang hal ni. Betul tuan. Betul tuan. So tuan pun dah mula dah sensitif tentang hal ni. Bagus, good. Nanti saya kenalkan beberapa tools, tempat-tempat yang boleh kita tengok untuk kita lihat peluang-peluang yang mana koperasi. Sebenarnya dalam koperasi sebenarnya sendiri pun dah ada universe produk-produk tu, cuma kita nak bawa ke tengah je, kita nak bawa ke depan sahajalah. Okey, mari kita lihat senarai-senarainya. Okay, pertama kita mula tengok dulu pertama kita, as you know, as a businessman ataupun kita sebagai ahli jemaah koperasi, kalau boleh sediakan simpanan, ya tuan-puan. Sediakan simpanan, iaitu as always kita maksudnya dalam kes ni, cash is king, ya tuan-puan. Cash is king. So dalam kes ni, kalau boleh simpanan tuan-puan, mana belanja dengan cermat, ya. Sebab apa, nanti bukan apa masa ni, tak lepas daripada perintah ni, pergerakan kawalan ni, banyak nanti kita akan nampak peluang-peluang yang mana best-best, antaranya property. Nanti dalam bidang-bidang apa, biasanya orang ada setengah-setengah bisnes yang rasanya, ataupun peluang property contohnya yang orang dia nak cash fast, they let go. So kalau those who have that power of money, dah boleh ambil opportunity lah. Mungkin salah satu lagi, cash is king, gold is king juga as well. Gold, simpanan emas. So bolehlah. Cuba tanya diri kau, tuan-tuan dan perempuan, ada tak simpanan-simpanan benda ni? Kalau tak ada, mulakan sikit-sikit tak apa, insyaAllah. Ya. Okey, kalau tadi nanti kita akan raikan, silakan. Nanti kita ambil satu persatu insyaAllah. Terima kasih. Dari segi mungkin tadi Tuan Roslan tanya, kalau dari segi corak perbelanjaan pengguna, kalau dari segi pattern, data dia untuk perkara tu saya ini saya tak dapat tarik lagi data dia, tapi saya nampak behavior dia. Tuan Roslan tanya untuk dari segi expenditure still lagi belum dapat bantuan sehari hidup lagi. Cuma dia orang sekarang sustain based on gaji-gaji yang dapat daripada majikan, consumer beli. Kita tengok observation daripada ini, saya pemerhatian, saya tengok pada pasar dan ni, they make purchasing untuk benda-benda necessary, keperluan harian, yang benda-benda untuk survive, untuk yang tak boleh lari lah, makan, pembersihan. Itu memang highly ada demand lah. Macam ready food punya ni. Dari segi amount tu, kira masa sebelum PKP tu, yang masa nak start PKP tu memang quite agresif lah. Tapi sekarang dia punya troli tu tak banyak sangat lah. Dia punya pembelian tu dia just replenish sahajalah. Itu yang kita lihat. Saya lihat lagi satu, peningkatan juga dari segi subscription punya servis, kalau ada terlibat dalam kes-kes yang jenis konten yang jenis berbentuk berbayar, macam contoh buat kelas-kelas, perkongsian ilmu, ada yang itu spending power. Cuma kita nampak nanti nearly kalau dah bantuan sehari hidup dah launching betul-betul early May nanti, baru kita nampak dah start mula. Di situlah momen usahawan. Sebenarnya sekarang usahawan nak kena get ready dah dengan dari segi arsenal tu. So that's why you kena follow Institut Koperasi Malaysia ini untuk dapatkan latest findings. Sebab untuk perkataan semua, IKM, Institut Koperasi Malaysia ni, dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kami menyediakan semua orang kata latest orang kata ilmu, teknologi untuk bantu tuan-puan untuk bergerak lebih laju
lagi lah. So stay tune, so stick, dan kalau boleh di Institute Koperasi Malaysia set dekat page tu see first. So because we got a lot of things we share, ya. Yeah? Okay. Alright, man, kita sambung kita punya cerita. Sekarang kita ni kan jadi kita. Alright. Sekejap ya. Terima kasih atas soalan tadi. Okay, mari kita tengok seterusnya. Okey, yang kedua, kalau kita dalam business operation, kalau boleh tuan-puan semua, tuan-puan sekalian, kalau dapat sekiranya kalau boleh inilah macam saya katakan, bisnes ni kalau dapat kita kecilkan operasi, ya. Kecilkan operasi. Kalau ada benda-benda kos yang dulu sebelum ni macam kos-kos yang rasanya untuk pergerakan bisnes jadi yang mana makan kos yang banyak tu tolong, that's why kena tengok balik dalam operation apakah yang kos-kos yang especially yang benda berkaitan operation ni, macam contoh benda-benda yang travelling cost ke apa ke, cuba try to reduce lah that one. Lepas tu kalau boleh kalau bisnes yang nak scale up, mungkin buat masa ni untuk expand branch ke nak buka benda-benda nak cawangan ke apa, KIV dahulu. So sebab kita nak pegang reserve fund tu supaya kita dapat orang kata at least nanti bila kita dah habis PKP ni kita dah boleh start take off dengan senang lah. Okay. Dan juga kita boleh ambil opportunity yang kita boleh tap, yang mana opportunity yang di offer tu jenis kalau macam ada business yang offer peluang-peluang yang macam kita kena rebut sekarang menggunakan cash. Jadi bila kita ada reserve fund tu senang sikit lah, ya. Dan seterusnya, tuan-puan sekalian, terima kasih kerana join ni, alhamdulillah, ya. Perkara yang seterusnya tuan-puan kena lihat adalah merebut peluang. Dalam kes ni, tolonglah rebut peluang, especially ilmu, ilmu lah paling penting sekarang ni. Kalau fotos yang dah duduk tak bergerak mana tu, gunakan moment time ni 24 jam yang ada kita ni, selain daripada kita menenangkan fikiran, tapi at the same time ilmu-ilmu yang berada ni, especially daripada page Institut Koperasi Malaysia ni, tolong ikutilah. Dan juga kalau ada informasi tentang dana-dana, peluang-peluang ataupun ada perkara yang macam contoh boleh bertangguhkan hutang, sila buat dulu supaya ini. Dan juga peluang, satu lagi saya nak tambah, peluang-peluang pemasaran lah. Yang satu lagi saya nak berkongsi adalah kalau tuan-puan nak ini boleh tuan-puan boleh tengok kalau fikir-fikir rancangan ekonomi ni. So ini ada boleh tengok dekat Telegram group. Saya tinggalkan sekejap ya. Saya tinggalkan dalam ni. Ini untuk dapatkan informasi tentang peluang-peluang lah, ya, dana ke apa. Boleh tengok di sini sambil-sambil tu. Okey. Jadi tolong ambil peluang, biar cepat sikit bab-bab ni, dan juga agresif melihat peluang-peluang ini. So boleh relate dengan koperasi, tengok dengan gerak koperasi, cuba juga melihat peluang-peluang ni, dan juga cuba lihat dari segi opportunity, dari segi peluang pemasaran. Kalau anda sebagai ahli koperasi ataupun usahawan, ada banyak produk-produk yang boleh diketengahkan, macam yang saya bentangkan tadi, ya. Nanti anda boleh tengok rakaman ni lagi untuk tu. Dan kejap lagi pun ada saya tunjukkan lagi sekali peluang-peluang yang sektor-sektor yang anda boleh start. Cuba tengok dalam gerakan pipeline business koperasi, tengok manakah yang boleh bersangkutan tu dan kita boleh rebut peluang lah sekarang ni. Okey, rebut peluang. So peluang yang ada jangan lepaskan begitu sahaja, tuan-puan, ya. Dan seterusnya, okey, perkara yang saya nak share seterusnya adalah gunakan sekarang ni, macam kita tahu fizikal diterhad pergerakannya, tapi dari segi satu lagi dunia cyber ni kita boleh merayap-rayap. So
Yang mana tuan-puan boleh gunakan peluang-peluang ini, ya, maksimalkan perniagaan tuan-puan gunakan pemasaran online. Pemasaran online seperti banyak ya establish, saya tuliskan statistiknya macam di sini Facebook ada lebih kurang di Malaysia sahaja kita ada nearly dalam 21 juta. Ya. YouTube nearly dalam tak jauh daripada itu juga, main millions juga, if I'm mistaken dalam 14 millions dia punya active user, ya. Uh, Twitter pun nearly millions, you know. Apa lagi yang commonly di Malaysia? Instagram kalau active user lebih kurang 4.5 juta. Ya. Lepas tu ada lagi channel-channel kalau untuk professional, kalau anda still lagi nak teruskan bisnes jenis yang business to business service yang melibatkan corporate, LinkedIn pun boleh. LinkedIn ini untuk professional. Ini professional. So kalau tak ada, tolong set up siap-siap ya, profile tak susah macam buat Facebook juga, tapi khas ni geng-geng corporate. Fotos yang kalau nak tuan-puan still lagi nak berurusan untuk ni, gunakan LinkedIn juga sebagai platform untuk ni, ya. Yang kalau untuk jadi trend terbaru sekarang ni Pinterest ni benda-benda berkongsi berkaitan dengan gambar. Ini kalau anda buat saya namanya infografik, anda boleh check di sini, ya. Supaya inilah, tapi yang saya antara anda patut ambil opportunity di sini, dan kalau boleh for those usahawan yang ada database pelanggan, tolonglah tolonglah sila gunakan contohnya email marketing, okey, ataupun SMS, ni SMS, ataupun paling senang sekali ni lah WhatsApp. Gunakan WhatsApp juga untuk update balik dengan tuan-puan punya existing client, bertanya khabar sedikit, ya. Establish ya online punya ni, ya. Ataupun satu lagi, saya terlupa nak bercerita yang ini. Ada satu lagi khas untuk kalau mereka yang nak establish business di kawasan setempat, kawasan radius 10 km, adalah anda gunakan Google My Business. Ini pun satu juga peluang untuk melihat channel-channel pemasaran anda dinampakkan, present anda. Sebab saya dah beritahu dah dia punya potential dari segi size dia. Ini kita baru cerita Malaysia punya cerita, belum main outside lagi. Kalau tuan-puan teruskan perjalanan jauh lagi, main ni, dan produk pun boleh dipost terus gunakan Amazon, sangat besar lagi potensial dia, boleh main masuk ratus-ratus juta punya reach. eBay yang untuk sama juga cakupan dia untuk anda penetrate. Nampak tak peluang-peluang ni? Alibaba.com pun sama juga untuk main big scale. Kalau anda nak main scale, small scale ni boleh guna Taobao, tapi kira macam kalau untuk main di Singapore, contohnya kalau untuk small player, e-marketplace macam contoh Shopee, ya, dia ada dah, anda boleh cross border juga. Peluang-peluang ni. So macam saya katakan, kalau tak biasa, tolonglah. Perkara pertama dapat adalah ilmu. Ilmu. Mulakan kalau dah tak biasa, mulakan apa yang ada, ilmu, dan juga gunakan apa yang ada. Gunakan apa yang ada. Kalau tahu guna WhatsApp untuk sebarkan maklumat berkaitan bisnes anda ataupun hebahan produk, gunakan. Contoh yang kalau untuk WhatsApp ni, ada satu lagi WhatsApp yang anda boleh pakai, iaitu WhatsApp for Business. Anda boleh letak katalog. Dan lagi satu, anda kalau dapat boleh belajar satu lagi untuk set up payment gateway. Ataupun dipanggil set up payment gateway. Antara teknologi yang pada saya, ini personal view saya suka, kalau anda boleh ini pakai Toyib Pay untuk set upkan link payment supaya anda senang terus. Orang kalau tanya apa-apa, tak, kalau instead of bagi nama dengan bank account, ini yang lebih establish. Sebab kadang-kadang ada kita punya consumer ni canggih juga, kadang-kadang dia photoshop je receipt tu, tapi walau kita tengok kat bank tak masuk lagi duit kan. Tapi kalau untuk ada secure payment betul-betul masuk, boleh gunakan beberapa payment gateway lah, contohnya Toyib Pay, Bill Please, ya, ataupun Raudah Pay. Sebenarnya ada banyak lagi lah, tapi sebab saya melihat dari sini kos dia tak mahal sangat. Dalam satu transaksi dia ambil charge RM1. So bolehlah gunakan tu, set up payment link dan mula start
rebakkan dengan berserta dengan kaedah pembayaran lah. Ini saya melihat dari segi ni. Kalau untuk tuan-puan untuk buat scouting untuk peluang apakah benda trend, berikut saya bagi tools, saya share tools sebentar ya. Okey. Dan kalau kita recommend untuk anda dalam peringkat sekarang ni, kau boleh mulakan apa bisnes yang anda buat kalau boleh dalam keadaan kemarau kali ni, anda cuba fokus kawasan radius 10 km. Ya. Ini antara idea yang tuan-puan boleh lihat ya. Tentang ini, fokus pada kawasan setempat, radius 10 km ya. Okay, antara tools yang saya recommend, permulaan lah untuk buat scouting ni. Saya suka gunakan yang ini, tools ni. Anda pun biasa guna juga untuk membeli belah kadang-kadang kan. Okay, itu tak lain tak bukan, tining. Okay, sekejap saya pancarkan sekejap je. Okay, ting. Okay, anda gunakan Shopee. Okay, saya bagi terus exposure macam ni supaya anda nampak. Macam anda gunakan Shopee, anda katakanlah anda tak tahu lagi apa nak berniaga kan. Anda gunakan pendekatan ini. Ni, anda boleh tengok kepada sini. Anda boleh tengok kepada top produk, ya. Top produk untuk melihat apa benda-benda yang hot ya. Trending searches ni. Anda pergi dekat sini, top produk, pergi dekat see all. Di sini anda ada ini contoh, ini produk-produk based on ni. Kalau klik see more, ada lagi lah macam-macam perkara anda boleh lihat sini. Dan ini satu. Di satu lagi dekat pada bahagian ini trending searches. Trending searches ni pun benda-benda yang orang melihat apa yang ni, apa yang high produk. Lepas tu untuk daily discover ni pun, untuk top 5 ni pun boleh juga untuk anda lihat sebagai untuk lihat trend lah. Okay, kalau nak lihat lagi satu lagi trend, tools yang saya recommend untuk anda tengok adalah ini dia, itu Google. Okay, kita pakai ini yang senang, yang boleh dapat data very inilah, kita panggil nama dia, kita nak pakai nama dia Uber Suggest. Dia punya, ni adalah dia punya website dia. Kejap saya bukan ni dia punya website dia. Anda boleh tengok Uber Suggest. Ini antara tools yang saya rasa untuk anda nak spot apakah trend produk ya. Contohnya ini, boleh tak? Ini contoh kita tengok dekat Malaysia, kita type Malaysia. Ini kalau anda dah tahu lebih kurang apa trend terkini, anda boleh type lah macam contoh face mask. Contohnya nak tengok berapa banyak orang cari pasal face mask ni. Anda type dulu boleh untuk tengoklah magnitude berapa banyak orang cari benda ni. Ni pastikan internet connection laju sedikit lah ya. Untuk buat kajian macam ni, untuk tengok berapa trend dia. Okay. Oh, mungkin bukan Malaysia, kita type ni English Malaysia. English Malaysia. Dia ada Malaysia ni ada dua je ni bahasa. Kalau orang selalu cari, selalu bahasa Inggeris
ataupun tengok lebih kurang ni sebulan orang mencari pasal benda ni lebih kurang 4,000. So kalau dari segi data, kalau sign in free saja anda boleh tengok trend dia. Dan banyak kepada inilah kira dia dah ada sekarang ni paling latest, orang tengok sahaja. Inilah di Watson, Hayes, lepas tu kat artikel mana yang bercerita pasal benda ni, supaya anda kalau berniaga benda produk ni, anda tahulah artikel apa nak janakan. So boleh guna tools ini sebagai permulaan untuk check trends di sini. Okay. 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 Mari kita tengok apakah soalan-soalannya. Sekejap. Macam ni Tuan Hafiz kata sekarang pada menggunakan teknologi korporasi akan mula iklan sempena PKP. Bagus. Terima kasih ini atas makluman tersebut. So sebab sekarang ni kalau macam sektor koperasi pelancongan apa boleh buat kalau macam Puan Najmah kata kan, mungkin sebagai persediaan mungkin kita boleh buat antara soalan perkara tersebut macam ni Puan Najmah kata, kalau sektor pelancongan mungkin kita boleh buat ready kan akan datang punya package supaya mungkin buat special price, siapa ambil sekarang maknanya supaya dibuat locking booking lah benda tu ini mungkin sebagai cara untuk menambah hati kembali, instead of bagi harga yang contohnya asal macam sekian, macam contoh package tu maybe dalam harga yang maybe 200 ke lebih, mungkin cuba ambil margin discount tu supaya reduce kan, supaya untuk pujuk balik mereka ni, dan mungkin boleh lock, mungkin bagi certain deposit lah, tapi tawaran tu set, buatkan nama dia limited limited value. Ataupun kalau kata nak untuk sekarang ni juga nak pastikan macam contoh bukan pelancongan saja, macam wedding planning pun sama. Sekawan dah nak kahwin dah yalah yang tempat-tempat dewan ke, saya nak tahu impact dia. So mungkin antara sekarang kalau boleh di divertkan kejap untuk dapat fast cash punya tu, mungkin boleh kita lihat dari segi orang kata apa, substitute sementara, dan kita cuba nanti later on once dah stable dan boleh go through balik lah di marketplace. Yang ini contoh koperasi di marketplace. Cuba tengoklah angkasa koperasi angkatan tentera memang dah buat. Contoh dia ada siap dengan web store sekali. Web store untuk membeli di online. Tapi pandangan saya kalau untuk kita boleh buat right, instead of nak set up dulu infra, might as well kalau dalam case sekarang kita nak grab opportunity, sebab kadang-kadang traffic tu tak ada sangat tau kan. Jadi kita gunakan yang dah established lah. Kalau macam ada certain koperasi nak mulakan dengan certain ni, cuba gunakan yang dah established, macam platform yang dah ada traffic yang banyak. Macam contoh Shopee, Lazada dah trafficnya ada lebih kurang 18. Macam contoh Shopee satu bulan traffic ada lebih kurang 21 juta, Lazada ada 18 juta. Mungkin rebranding kedai itu pakai kedai koperasi, dan dari situ kita start mula tu, dan ahli-ahli minta tolong support kedai tersebut beli daripada situ, dan koperasi boleh manage di situ dengan package diskaun, dan sambil tu dia daripada ahlinya sendiri, dan juga untuk orang umum lah. Ini antara kita boleh kita cuba bila masa mulakan ni sekarang. Sekarang dan cuba test demand dan terus buat dalam small scale, tengok ada sambutan dan start ni. Dan kalau saya satu lagi tools yang saya suka tengok dalam kes ni untuk hebat, untuk perkongsian sama, kita gunakan Google sendiri. Google.com. Kita gunakan google.com sebagai kita punya pencarian kita, sebab Google dia ada store information tentang ni. Tools yang senang, kita tanya macam ni, macam contoh Gombak population, macam saya kata tadi kan,
Anda boleh sebenarnya Google je, anda tahu kawasan Gombak ada berapa. Okey, Ipoh contohnya berapa. Okey, Kota Kinabalu. So kita dah boleh dapat gauge dia punya potential reach tu. Sekarang kan macam saya katakan, kalau boleh cuba jadi jaguh dalam kawasan radius setempat lah. Dan kalau boleh, yang saya mohon ni, uh, kalau boleh kita namakannya, kita kerjasama lah, ya. Um, ya. Uh, ya. Dan kalau boleh, antara keyword satu lagi adalah gunakan existing ahli, untuk sebagai untuk kita jadi satu is a referral untuk referkan bisnes-bisnes yang sedia ada dalam kita punya stock pipeline kita, ataupun ahli juga kita kita harnesskan dengan ilmu-ilmu tentang pemasaran digital. Jadi mereka jadi sebagai sama jugalah, dan mereka pun dapat commission best. Ini pun antara idea yang boleh juga. Okey. Lepas tu, tengok. Tuan Mozim punya. Okey, tengok. Ini salah satu contoh. Keluarga kena serah bentung, ceki cookies. Untuk raya ni boleh. Ataupun bukan sempena raya. Sempena. You boleh buat satu lagi. Ini guna keyword paling power, iaitu nama dia sempena. Sempena ni best. Sempena apa? Sempena hari apa ni hari ni? Hari apa? Hari pun dah lupa dah hari. Hari ni, hari Selasa. Sempena Selasa COVID ni. Hari bersama keluarga, petang-petang makan cookies. Boleh? Kan? Sebenarnya bisnes-bisnes yang kata macam cookies ke apa ni, jangan rasa macam khas untuk tarikh tertentu. Kita boleh jadikan satu, ni perception. Permainan perception. InsyaAllah nanti kira perkongsian Institut Koperasi Malaysia lepas ni ada banyak bercerita tentang, esok tentang Tuan Mus akan cerita pasal content. Itu follow tentang perkara tersebut, macam mana nak buatkan perception orang. Ada setengah produk rasa, alah produk ni hanya untuk season dia. Sebenarnya tak. Kalau pandai angle, kita panggil tulis, angkat tangan ramai-ramai tulis A. Cakap angle. Kalau kita pandai tukar angle orang melihat satu produk tu, kita boleh tukar perception. Cantik lah tu. Okay. Alright. So, macam Tuan Arifin kata, mana kita positif dan ambil inisiatif lah peluang-peluangnya. Betul? Health tourism boleh start mulakan satu benda yang ini idea yang kreatif, sebab sekarang ni peringkat yang pengusahaan rawatan alternatif yang jenis tak contact point. Okay, so boleh cun juga tourism combine macam ini. Bagus. Kalau ada koperasi yang ada yang tempat resort yang bagus, ya, boleh buat untuk benda ni, sangat-sangat digalakkan lah, kan. Okay. Untuk bazar Ramadan, Puan Azlifah kata sekarang ni ada beberapa platform. Tadi saya tengok ada setengah yang membangunkan website sendiri bazar. Cuba kalau boleh, saya ingatkan, kalau siapa player nak main bazar Ramadan ke apa ke, cuba masuk dalam FB group kawasan Kariah tuan-tuan dan puan-puan. Cuba situ, dan kalau ada geng-geng peniaga lebih kurang makanan ke apa, cuba establish satu group di situ dan buatkan satu gerak kerja sama-sama, ataupun ahli koperasi gabung, buat satu establish FB group, dan kemudian pancing semua yang orang kata kawasan Kariah ataupun geng-geng yang rasa masuk, ajak masuk, dan kemudian start seeding, mulakan dengan seeding informasi tentang either guna teks ke, guna teks campur gambar ke, buat video pendek ke, lepas tu buat contohnya live. Sebenarnya tuan-puan, paling orang kata nak memberi kepercayaan yang kuat adalah menggunakan live, sesi live macam ni. Live punya stream powerful dia, tuan-tuan dan puan-puan, sangat powerful lah. Seolah-olah macam you ada stesen TV sendiri, tuan-puan boleh berkongsi, ya. InsyaAllah dalam IKM nanti InsyaAllah ada nanti bersiri-siri perkongsian tentang benda-benda beginilah. So check it out dengan Institut Koperasi Malaysia. Okay.
Apa ke benda ni Puan Munia ni, dia kata adakah perniagaan bukan esensial akan bergerak sikit lambat sebab COVID ni sebab memang dia ada sedikit lah yang ada tu lah, dia ada memang pendulum effect sebab yalah lepas daripada tu pun orang ada skepticism lagi sikit. Dia perlukan proses untuk dia familiarize. Saya dapat info dia orang kata lebih kurang familiarization maybe dalam it will take 6 to 1 year proses ni. So that's why usahawan nak kena start mula sensitif benda-benda begini, take alert on news tentang benda-benda ni, especially dalam contohnya beberapa majalah-majalah bisnes, cuba tengoklah ya, tentang perkara-perkara ni, dan kalau boleh adapt terus. Kalau boleh macam saya kata tadi, kawasan syariah tu, kalau you nak bagi information spread on the kawasan setempat lah untuk sekarang ni, untuk supaya ni lah, macam contoh makanan kita boleh buat on delivery punya function, punya konsep ya. Okay, yes, lepas tu betul kerjasama antara koperasi, kita boleh cross sell, cross JV, betul. Mungkin dalam ada satu, saya nampak satu JV antara paling bagus lah, antara geng-geng koperasi boleh buat adalah kita tolong satu sama lain, complement. Contohnya, seorang menjaga segunding, seorang menjaga ada satu pack instant buat ketupat. Contohnya, dalam parcel tu, mungkin kita hantar, contohnya ada tu, kita hantar sampling, mungkin hantar sebungkus satu, boleh dah juga. Ataupun menggunakan konsep macam ni, kita punya card function. Ini adalah satu cara untuk memujuk pelanggan kita untuk still lagi stick dengan kita, adalah kita letak satu kad dan beritahu apa produk-produk lain yang kita boleh bantu. Sebenarnya yang penting kita boleh gunakan konsep start mula perkenalkan produk-produk dalam, kalau katakanlah benda tu mahal, cuba jadikan pack yang kecil-kecil, introduction pack, bagi customer merasa, dan sambil dia dah hantar parcel tu, tolonglah letak dalam tu beberapa informasi untuk supaya kita tak terlepas dengan existing customer. Dan kalau boleh, database pelanggan, nama, email, nombor telefon, 2-3 ini mau ambil. Kalau dapat extra, birthday dapat tahu dia punya birthday lagi bagus, untuk kita, supaya kita punya relationship tu still lagi inilah ukhuwah kita tak kisahlah untuk berniaga ni, kalau boleh jangan touch and go, sebab kita asset paling mahal adalah kita punya pelanggan kita ya, kita punya data pelanggan kita ya. Okey. Kalau capaian internet tak pantas, saya tahu ada yang internetnya mungkin bawah daripada 2 megabit per second. Antara yang kita boleh buat adalah, kalau since di kawasan luar bandar ni kita ada still lagi connection dalam Ebahan tu, mungkin kita boleh buat dari segi ini idea lah ya, kalau ni boleh buat spanduk ke banner ke di mana tempat orang selalu, mungkin waktu yang orang akan lalu-lalu tu, boleh dipromosikan. Antara vehicle yang quite lightweight lah untuk kita distribute information adalah gunakan chat system lah, macam WhatsApp. Itu sebenarnya WhatsApp, contohnya kita ada macam contoh story, dekat bahagian story tu kita boleh letak gambar tak berat sangat tuan-puan. Kalau untuk telefon, kalau kita pandai buat, lebih kurang ringan sahaja, boleh. Contoh gunakan sistem Canva contohnya. Ini untuk saya dapatkan contoh untuk buat poster-poster lah. Ya, menarik. Koperasi, ya betul. Terima kasih Puan Najmah. Koperasi Karya Masjid, betul. Betul, Center of Influence. Mereka tim-tim jemaah masjid ni, memang kita boleh arsenalkan dalam pada kelompok ni untuk distribute information, dan geng-geng masjid ni pun bagus. Dia punya trust level tinggi. Jadi di sini kita patut, betul, kita patut. Terima kasih Puan Najmah atas perkongsian ni. Okey. Siapa yang tadi saya lupa nak beritahu. Saya nak bagi tools percuma. Kerana stay bersiaran, kita dah bersiaran selama dekat 1 jam ya tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, boleh tuan-puan still lagi stick dalam ni. Saya ucap terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf tuan-puan, nawai tu saya cuba berkongsi sebaik mungkin lah ya untuk tuan-puan ni. So saya ada hadiah untuk bagi. Boleh tuan-puan, nanti saya kejap saya tinggalkan dalam ni. Go Cikgu KB EB150. So saya bagi hadiah untuk tuan-puan, untuk saya bagi tools pemasaran percuma, tuan-puan boleh ambil dan start study lah, self study. Dan as always, tengok Institut Koperasi Malaysia dan juga bookmark Kementerian Pembangunan Usahawan dan
koperasi. Untuk dapat latest news, peluang-peluang, rebut dana macam tadi, rebut bukan rebut dana saja, rebut apa-apa sajalah yang apa yang kita boleh ni lah supaya kita punya boleh melangsungkan kita punya khidmat. Bukan untuk survive, kita khidmat. Sebagai businessman, kalau kita kita hidup sekadar hidup, kan Pak Hamka kata kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan pun hidup kan, cari makan juga kan. Jadi kita sebagai businessman ataupun ahli jemaah dalam bidang koperasi ni, kita extendkan lagi kita punya nawai itu, kita khidmat sekali. At the same time kita dapat pahala, at the same time kita add value mereka-mereka yang memerlukan. So bagi saya melangsungkan sedikit dari segi ni saya nak summarykan lagi. Ini adalah okey. Ini saya tunjukkan lagi sekali, ini adalah peluang-peluang yang kalau kita tengok potential winners. Mungkin di sini anda boleh lihat zon-zon sini, saya lorekkan sini, zon-zon sini. Ini peluang-peluang yang rasa cepat untuk anda boleh ambil during kemarau bisnes ni, ya. As always, kena laju sikit lah, ya. Kalau dah ada tu, cepat-cepat mulakan gerakan promosi. Dan macam as always, ini proverb daripada bijak pandai kata, kan. Macam sekarang, dia kata apa ni? I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sail to always reach my destination. So mungkin fikir-fikirkan, perkongsian ini. Semoga insyaAllah ada sesuatu, terbit tentang perkara ni. Maksudnya dalam kes ni, walaupun situasi yang berlaku sekarang ni kita dah berlaku, tapi kita jangan ikut layan dia punya benda tu. Kalau tidak, tak ke mana. Macam ada tadi tuan, ada yang sahabat kita tadi share tentang kita kena positif, kena kreatif. This is a moment you should do that. So kita tukar layar kita, zoom, kita ride with wave, kita gunakan, jadikan malapetaka kepada rezeki malapetaka. Nama je. So as always, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton rakaman ni live ini, mendapat manfaat yang maksimum, dan saya juga kira berharap tuan-puan dapat cruise dalam ni. Dan as always, still follow dengan Institut Koperasi Malaysia ni dengan orang kata hidangan-hidangan ilmu yang best. Esok macam ni ada sahabat-sahabat saya juga berkongsi tentang konten, tentang bagaimana mudahnya mulakan bisnes, ada tentang untuk ada satu topik tu katak hijau, katak kuning. Itu menarik juga, apa benda tu kan. Satu benda yang best untuk kita pelajari, dan seterusnya ada lagi sangat-sangat best lah. So as always, saya orang kata mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan dalam kita punya perkongsian hari ini. Saya harap tuan-puan dapat benda yang best, dan orang kata terima kasih tuan-puan, okey, terima kasih. Alhamdulillah dapat manfaat. Saya seronok lah tuan dapat sesuatu hari ni. Saya ni sikit-sikit je lah, tolong menolong apa yang mampu kan. InsyaAllah kita bantu untuk sama-sama untuk koperasi, untuk dan juga ahli usaha-usaha lain untuk bergerak maju lagi So as always, work harder, work smarter. Baik, kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain baca.